Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 16 Julai 2021 bersama saya Syazli Sufi Cik Unit. Pergerakan pulang ke kampung sempena Hari Raya Aidiladha pada 20 Julai ini masih tidak dibenarkan berikutan larangan rentas negeri dan daerah yang masih berkuat kuasa. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ini berikutan semua negeri kini berada dalam fasa 1 dan fasa 2 kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN. Jadi saya nak beritahu yang rentas daerah, rentas negeri, di mana-mana fasa pun belum dibenarkan. Fasa 1 memang tak boleh, fasa 2 pun masih tidak boleh. Jadi seluruh Malaysia sekarang dalam dua fasa, iaitu fasa 1 di beberapa buah negeri, dan yang telah pun berpindah ke fasa 2 pun lebih kurang 7-8 negeri. Jadi fasa 1 atau fasa 2 pun masih belum rentas daerah ataupun rentas negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan hari ini. Turut hadir Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Nurul Diwan Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, yang juga Ahli Parlimen Lipis Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman dan Pengurusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda. Beliau turut meminta orang ramai mengambil iktibar daripada kes yang berlaku selepas Hari Raya Aidilfitri lepas yang menyebabkan wujudnya kluster rentas negeri. Dalam pada itu, beliau berkata kebenaran untuk merentas daerah dan negeri akan diberikan setelah memperoleh imuniti kelompok dan semua negeri berada dalam fasa 3 dan fasa 4 PPN. Kalau vaksin ni telah pun dapat kita berikan kepada rakyat kita, bila komuniti berkelompok sudah pun diperolehi fasa ketiga atau fasa keempat, rentas daerah dan rentas negeri akan dibenarkan. Jadi tunggulah fasa-fasa yang akan datang ni. Fasa 3 boleh rentas daerah, fasa 4 boleh rentas negeri dah. Jadi sabarlah sikit. Beliau juga meminta orang ramai supaya membuat kawalan kendiri dan menjaga diri bagi memastikan selamat dari dijangkiti wabak COVID-19 ini. Sebanyak 1,335 penyembelih dan pembantu penyembelih telah dibenarkan melakukan penyembelihan bagi ibadah korban dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat di lokasi sembelihan. Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, bagaimanapun kesemua mereka yang telah diberikan kebenaran itu perlu melakukan ujian saringan pengesanan COVID-19 terlebih dahulu sebelum sembelihan dilakukan. Beliau berkata 1,335 permohonan itu melibatkan 336 masjid dan tempat penyembelihan yang telah dikenal pasti dapat melaksanakan ibadah dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita dapat persetujuan untuk membenarkan walaupun dengan SOP yang agak ketat, iaitu tempat-tempat yang tertentu sahaja yang diiktiraf dan diberi lesen oleh pihak veterina, dan juga di masjid-masjid yang mempunyai kelengkapan yang memadai, yang mencukupi untuk SOP, dan juga mereka yang menyembelih itu mestilah mengambil swab sebelum mereka melaksanakan ibadah korban itu tadi. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang di pejabatnya di bangunan Wisma Seri Pahang di Kuantan. Dalam pada itu, beliau berkata kesemua institusi masjid dan surau yang dibenar melaksanakan solat Jumaat dan fardu boleh melaksanakan solat sunat Aidiladha dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sebagaimana hari Jumaat kita boleh mengadakan solat Jumaat baru-baru ini,
dan solat-solat fardu, maka kita juga mendapat kebenaran untuk menunaikan solat Idul Adha. Tetapi mestilah mengikut SOP sebagaimana yang telah ditetapkan. Seumpamanya, seandainya masjid negeri, mereka boleh menunaikan solat Idul Adha dengan jumlah 100 orang. Seandainya mereka berminat untuk menambahkan lagi, maksud berminat tu dia mempunyai keupayaan dari segi ruangnya, dari segi jentera untuk membantu orang ramai kehadirannya dan sebagainya, serta memastikan penguatkuasaan SOP itu dilaksanakan dengan sebaiknya, maka dia bolehlah memohon dengan Jabatan Agama Islam. Namun beliau berkata mana-mana masjid atau surau yang berkemampuan untuk menerima lebih ramai jemaah daripada kapasiti yang ditetapkan boleh membuat permohonan kepada Jabatan Agama Islam Pahang Jaib bagi menambah jumlah jemaah yang dapat hadir untuk menunaikan solat Aidil Adha. Namun beliau berkata mana-mana masjid atau surau yang berkemampuan untuk menerima lebih ramai jemaah daripada kapasiti yang ditetapkan boleh membuat permohonan kepada Jabatan Agama Islam Pahang Jaib bagi menambah jumlah jemaah yang dapat hadir untuk menunaikan solat sunat Aidil Adha. Jelasnya pihak kerajaan akan bekerjasama dengan beberapa agensi penguatkuasa bagi memastikan SOP terjaga sepanjang pelaksanaan solat Aidil Adha dan ibadah korban nanti. Kes COVID-19 di Pahang kembali mencatatkan peningkatan kepada 382 kes jangkitan COVID-19 pada hari ini berbanding 222 kes semalam. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, kuantan daerah paling tinggi iaitu melibatkan sebanyak 161 kes diikuti Temerloh mencatatkan sebanyak 87 kes. Selain itu, Jerantut mencatatkan sebanyak 38 kes, Bera 24 kes, Lipis 20 kes, Bentong 17 kes, Maran 15 kes, Pekan 9 kes, Raup 7 kes dan masing-masing 2 kes di Rompin dan Cameron Highland. Pada hari ini juga terdapat 3 kluster baharu yang membabitkan tempat kerja direkodkan iaitu melibatkan daerah Kuantan, Maran, Temerloh, Jerantut. Kluster Jalan Cengal melibatkan daerah Temerloh setakat ini mencatatkan sebanyak 12 kes, manakala kluster Lorong Baiduri 1 membabitkan daerah Maran dengan 27 kes positif. Selain itu, kluster Jalan Mahkota melibatkan daerah Kuantan dan setakat ini melibatkan 162 orang telah menjalani ujian saringan serta 19 telah disahkan positif COVID-19. Kerajaan Pahang menetapkan pemberian diskaun atau potongan sehingga 50% ke atas sewaan bulanan bagi premis-premis milik pihak berkuasa tempatan PBT seluruh Pahang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rusdiwan Ismail berkata, pemberian diskaun atau potongan ini ialah untuk selama 4 bulan iaitu bagi Jun, Julai, Ogos dan September 2021 di mana seramai 6,237 penyewa, peniaga dan penjaja akan menerima manfaatnya. Beliau berkata perkara itu telah dipersetujui pada mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri Rabu lepas yang bertujuan meringankan beban penyewa, peniaga dan penjaja susulan kehilangan hasil perniagaan akibat wabak pandemik COVID-19 serta langkah-langkah ketat menanganinya. Menerusi pemberian diskaun atau potongan ini, misalnya bagi kadar sewaan bulanan tertinggi sebanyak RM9,000 akan menjadi cuma RM4,500, manakala kadar sewaan bulanan terendah RM10 bagi petak-petak penjaja di pasar menjadi hanya RM5. Beliau berkata dengan pemberian diskaun atau potongan 50% ini, kesemua PBT di negeri ini mengorbankan hasil kutipan bulanan kira-kira 1.3 juta atau kira-kira 5.2 juta untuk selama 4 bulan itu. Ini adalah pengorbanan besar yang dilakukan oleh PBT dan adalah diharapkan para penyewa, peniaga dan penjaja terlibat dapat turut menghargainya. Kerajaan Pahang juga berharap pemberian diskaun atau potongan sehingga 50% ini dapat sedikit sebanyak melegakan mereka.
Sebanyak 1,318 kotak barangan bantuan daripada Kerajaan Pahang di bawah peruntukan Bantuan Prihatin Pahang BPP Fasa 3 telah disampaikan kepada penerima di sekitar Dewan Negeri Pulau Tawa yang terkesan akibat wabak COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah berkata, jumlah keseluruhan kotak bantuan yang disampaikan hari ini ialah sebanyak 1,318, manakala baki 1,069 kotak lagi akan dihantar sebelum Hari Raya Aidiladha. Beliau berkata demikian di dalam satu hantaran di Facebook miliknya hari ini. Turut sama dalam penyampaian bantuan kotak barangan keperluan tersebut ialah pasukan Task Force Daerah Jerantut yang turut menyampaikan bantuan ke Felda di dalam Dewan Negeri Pulau Tawa dan Dewan Negeri Tahan serta beberapa kampung tradisional di Dewan Negeri Damak. Beliau dalam masa yang sama turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Pahang atas peruntukan sumbangan yang diberikan kepada mereka yang memerlukan. Sumbangan tersebut jelas menunjukkan Kerajaan Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail memahami perit jerih rakyat yang terkesan akibat wabak COVID-19. Itu kan ada nampak dekat sampai sawah ada orang. Kawan nampak dia mobil dia orang purul. Sampai dekat jembatan. Sampai sawah ada orang ngambil. Situ memang kereta kurang. Jalan kaki memang jalan kaki semua jalan. Baru jalan. Dok lah sampai Kuala Lumpur. Dok. Warga emas yang tular kononnya berjalan sejauh 35 km untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di program mobilisasi vaksin komuniti di Klinik Kesihatan Kuala Wau, Nafi. Dia berjalan kaki sejauh itu. Syekh Ramli Syekh Ahmad, 78 tahun dari Kampung Kertau berkata, dia menumpang penduduk kampung dan hanya berjalan kaki separuh jalan ketika ditemui individu yang menumpangnya kemarin. Beliau mengaku hal berkenaan ketika ditemui pengurusi Jawatankuasa Kebudayaan, Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shaniza Samsudin yang sempat menziarahinya semalam. Katanya lagi dia pergi mendapatkan vaksin dengan rela hati walaupun pada bulan Jun lalu sudah mendapat tarikh untuk divaksin tetapi enggan berbuat demikian kerana takut. Warga emas berkenaan turut mengaku memang suka berjalan kaki ke mana-mana sahaja yang dia ingin pergi tetapi pada musim COVID-19 ini dia tidak dapat berbuat demikian. Katanya lagi dia dinasihati agar pergi ke klinik Pekan Tajau yang lebih dekat untuk mendapatkan vaksin tetapi memilih untuk pergi ke klinik Kuala Wau kerana ingin berjalan dan melihat fasiliti klinik baru. Warga emas berkenaan turut mengaku memang suka berjalan kaki ke mana-mana sahaja yang dia ingin pergi tetapi pada musim COVID-19 ini dia tidak dapat berbuat demikian. Katanya lagi dia dinasihati agar pergi ke klinik Pekan Tajau yang lebih dekat untuk mendapatkan vaksin tetapi memilih untuk pergi ke klinik kesihatan Kuala Wau kerana ingin berjalan dan melihat fasiliti klinik baru itu. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shaniza mengingatkan orang ramai terutamanya penduduk setempat yang memerlukan bantuan agar mendapatkan khidmat yang disediakan di setiap kawasan. Jelasnya, kerajaan negeri melalui Majlis Pembangunan Wanita Pahang juga ada menyediakan khidmat pengangkutan percuma di seluruh daerah dan parlimen di negeri ini melalui program Suri Prihatin COVID-19. Jika di daerah Maran sendiri, penduduk boleh berhubung dengan Puan Hajah Nuramiwati Haris di talian 019-98777765, Puan Nur Zalila binti Ahmad di talian 013-9611-099 atau Puan Siti Aizah Yahya di talian 011-585-25214, Puan Mimi Syam 013-9644-5564, Puan Hanida Mansur 019-9131-562 dan Puan Nur Silah Idris 013-99888850. Tengok dah cerita ISN kan. Maknanya ISN ni dia saja je nak pergi Kuala Lumpur tu dan dia dah tumpang kereta orang pun. Tu dia kata tadi lakonan je semata-mata.
Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama unit komunikasi dan media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.